Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Kau day bersama dengan Tok Hari. Sembang-sembang pagi bersama dengan Tok Hari ini. Syukur kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala kerana dengan limpah dan kurnianya kita dapat bersama lagi pada pagi ini. Semoga kita boleh buat satu perbincangan mengenai Quote of the Day bersama dengan Tok Hari ini. Hari ini hari Rabu 5 April hari Rabu 5 April. Oh, masa cepat berlalu. Terima kasih Noziza, terima kasih Suhana, terima kasih Nolia, terima kasih Hidden Light Nurul kerana sudi join program untuk pagi ni. Agak lewat sikit, baru nak mula. Kau ada dia hari ini. Assalamualaikum, selamat pagi. Yang semangat. Ya Noziza, insyaAllah semangat semua. Semangat semua. Okey, sembang-sembang pagi hari ini. Hari ini tajuk kita hari ini, hindarlah daripada penyakit hati, penyakit hasad dan dengki. Ini jenis penyakit yang suka diobat dengan obat-obat biasa, obat-obat moden. Sembang-sembang pagi hari ini, sesungguhnya orang yang ada penyakit hati ini berat. Dia boleh membawa kepada kekufuran dan dia boleh menjadikan satu seseorang itu berpersonaliti yang tidak baik, yang negatif. Negatif. Dalam soal penyakit hati ini, penyakit ini sebenarnya ada kepada semua manusia. Tapi adakah manusia itu boleh mengawal penyakit itu? Kalau kita berjaya mengawalnya, penyakit hati, bila kita berjaya mengawalnya, itulah yang terbaik. Jadi untuk itu kita cuba kenal beberapa jenis penyakit dalam hati kita. Beberapa jenis penyakit. Pertamanya, penyakit yang suka marah. Imarah. Rasa marah ini dimiliki oleh semua makhluk. Rasa marah semua orang ada rasa marah. Sama ada dia boleh mengawal ataupun tidak. Itu yang penting. Itu yang penting. Kita boleh mengawal ataupun tidak. InsyaAllah kita boleh mengawal. Ada seorang sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam datang menghadap Rasulullah, iaitu dia berkata, "Ya Rasulullah, berilah saya nasihat di atas perkara yang berlaku ke atas dirinya, iaitu bagaimana untuk mengendalikan rasa amarah, seperti mana disebut oleh Rasulullah sallallahu tadi." Kata Rasulullah, janganlah marah. Orang itu harus berulang-ulang permintaannya dan beliau tetap menjawab, janganlah marah. Seseorang yang mudah mengumbarkan amarah akan jauh daripada keberhasilan yang positif. Amarah yang tak terkendali tergolong ke dalam penyakit hati. Rasulullah SAW sendiri bukan seorang pemarah. Beliau adalah pribadi yang sangat dicintai keluarganya, sahabat-sahabatnya, umatnya dan Allah Subhanahu Wa Taala. Dialah kekasih Allah. Kau ada day hari ini. Sembang-sembang pagi hari ini, jagalah penyakit hati. Ya Noliza, jauhi orang yang mengajak kita membenci seseorang. Benar sekali. Superior, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh. Apa khabar? Apa khabar? Alhamdulillah dapat join live tu. Lama tak dapat join. Saya tak sihat tu. Ya, Alhamdulillah, lama tak dapat. Tak sihat, Allahu Akbar. Redha lah. Redha dan sabar. InsyaAllah Allah akan gandakan pahala dan Allah akan mengampunkan dosa-dosa kita. Semoga Nur Laila sihat, insyaAllah. Amin. Alhamdulillah, superior, sihat. Wan. Assalamualaikum Tok Mat. Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh. Quote of the day hari ini. Sembang-sembang pagi bersama dengan Tok hari ini. Tajuk kita, jagalah segumpal daging dalam badan kita supaya dia tidak akan merosakkan seluruh daging-daging yang lain. Jaga molek. Jaga molek.
Terima kasih kepada rakan-rakan, sahabat-sahabat yang join tu. Ya tu, amin, amin. Ya Rabbal Alamin. Terima kasih tu. Sama-sama. Rakan-rakan daripada Indonesia, terima kasih banyak kerana sudi mengikuti program bersama dengan tu ini. Dan rakan-rakan khususnya daripada Singapura, Thailand, negara kita sendiri, daripada Indonesia, rakan-rakan sahabat dari seluruh negara, kerana sudi menjenguk program itu. InsyaAllah semoga program ini akan menjadi pilihan oleh malaikat untuk diangkat pahalanya ke syurga, diangkat pahalanya ke langit, dan menjadikan puasa kita puasa yang diterima sepenuhnya oleh Allah SWT. Kita mengisi masa 24 jam hari ini sedikit sebanyak dengan majlis ilmu yang akan mencatatkan pahalanya dan dibuka di pada mahsyar nanti. Ya Noliza, bukan semua orang boleh kita buat kawan. Kadang depan elok, belakang kutuk kita. Itulah hasad dengki. Benar sekali. Hati-hati memiliki kawan. Hati-hati. Penyakit hati yang kedua ialah penyakit hati, iaitu iri hati. Iri hati. Ini semua adalah penyakit-penyakit halus yang sukar untuk diobati. Jadi kalau sebelum berjangkit tu, kena baiki dulu. Kena baiki dulu sebelum berjangkit. Kena baiki dulu. Suzan, Assalamualaikum Tok. Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh. Terima kasih Suzan. Semoga sentiasa sihat. Amin. Sentiasa amin. Penyakit hati, Allah SWT melarang hambanya untuk dengki kepada sesamanya dalam hal kemewahan dan kenikmatan dunia. Allah melarang kita dengki soal-soal dunia. Allah melarang. Dan kita harus ingat, Allah tidak pernah memuji dunia ini baik. Sebuah Al-Quran diturunkan oleh Jibril kepada Rasulullah SAW. Tidak ada satu ayat pun Allah memuji dunia ini baik. Tidak ada. Tidak ada. Jadi dunia ini adalah penuh dengan penipuan. Dunia ini adalah penuh dengan ujian dan godaan. Tidak ada satu ayat pun Allah memuji dunia ini. Dan Rasulullah juga tidak pernah memuji mengenai dunia ini. Dunia ini tidak ada tempat sebenarnya dunia ini. Tidak ada tempat. Ya, Nolia. Kalau seseorang mulutnya kesat, adakah hatinya baik? Tu, mulut je jahat tapi hati baik. Betulkah itu? Mulut jahat, hati baik. Mulut dengan hati ni dua benda yang berbeza. Di hati tak ada siapa yang tahu. Apa yang berlaku di hati, yang tahu ialah dia dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Di mulut orang akan mendengar semua. Jadi dia boleh cakap lah. Dia boleh cakap lah. Tapi sebenarnya kalau dah mulut tu tak baik, hati pun tak baik lah. Sebab apa yang baik? Hati yang baik, hati yang bersih, hati yang ikhlas, hati yang beriman, hati yang khusyuk. Memang dia akan melahirkan di wajahnya, di mulutnya, di matanya, di hidungnya, di telinganya, di anggota lain. Sebab penjagaan hati itu penting. Tapi ada alasan lah mulut dia, tapi hati, siapa kata hati baik? Pernah berlaku apabila seorang baru memeluk agama Islam. Sayyidina Umar bawa ke hadapan Rasulullah, menceritakan kepada Rasulullah, ya Rasulullah, si fulan ini baru memeluk agama Islam, tapi aku tak percaya. Dia hanya pura-pura memeluk agama Islam. Ini nak cerita soal hati. Soal hati, soal ada niat seseorang. Sayyidina Umar nak pancung kepada orang tu. Rasulullah kata jangan. Sesungguhnya soal ikhlas dan hati ini, yang tahu ialah dia dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Aku sendiri pun tak tahu apa sebenarnya isi hati dia. Jadi Rasulullah sendiri memperkatakan dia sendiri tak tahu apa isi hati seseorang itu. Jadi kalau dia nak cakap mulut je hati baik, mana dia dengan Allah saja yang tahu. Cuma dia nak meyakinkan orang lain. Meyakin. Tapi
Kalau kita pakai baju, mesti berdasar pada baju yang kita suka. Kalau kita makan, mesti berdasar makanan yang kita suka. Hati kita suka, pakaian kita suka, maka itulah digambarkan. Apabila kita tidak suka, kita tidak pakai pakaian tu, warna tu dan sebagainya. Apabila kita tidak suka kepada makan, kita tidak makan. Tapi dia tak bolehlah kata, saya makan tapi hati saya baik, saya tak makan tapi hati saya baik. Woi, la ilaha illallah. Semoga berrezeki selalu dan dapat barakah dari Allah. Amin. Terima kasih kerana sedia atuk rakan-rakan semua. Terima kasih banyak. Quote of the day kita hari ini, penyakit hati. Yang pertama tadi imarah, suka marah. Susan, atuk nak tanya, ada kawan kita suka cerita orang. Membawang lah tu. Membawang. Cerita orang ini bahaya. Bahaya. Terutama bercerita mengenai perkara yang dia tak suka. Bercerita hal kawan, hal orang lain yang dia tak suka ni tak semesti yang tak elok. Yang elok pun dia tak suka. Dia tak suka. Yang elok pun dia tak suka kita cerita hal dia. Macam cerita dia sukses, kan? Sukses. Wah, dia tu sukses tau, gini dalam perniagaan ke apa. Dia nak rahsiakan sukses dia. Kita pergi cerita ke orang. Pergi cerita, dia tak suka. Bila tak suka tak boleh. Penceritaan peribadi orang, baik atau tak baik, tidak dibenarkan dalam Islam. Ya Nolizan. Azian, terima kasih. Follow host, terima kasih. Nolizan, mulut jahat, hati baik. Macam mana mulut keluar dengan kata-kata kesat, macam tu jugalah hati seringannya. Selalunya macam itulah. Ya Azian Azami, pedih mata ustaz membawang. Pedih mata ustaz membawang. Jaga-jaga. Jaga-jaga, jangan membawang. Jangan membawang, bahaya. Membawang, ada orang kata kalau membawang di office ke di mana-mana lah. Di mana-mana kan. Jumpa kawan apa semua. Nak bercerita tu kena hati-hati. Sebab tak semua orang suka bercerita hal dia. Sama ada hal baik atau tak baik. Ada orang kata, kita cerita kehebatan dia. Mesti dia tak marah. Jangan. Ada orang tak nak. Tak nak. Dia kata, kau tahu tak kawan kita tu kahwin 12 tahun, anak 12. Hebat dia anak 12. Tapi dia tak suka orang tahu dia anak 12. Contoh. Ya Susan, terima kasih. Nalailah, benar tutup. Memang kena face manusia seperti ini. Mengatakan dia baik, mulut jahat. Kita dengar je lah. Biar dia cakap seorang. Itu caranya. Nalailah, betul tu. Benar tu. Azian Azmi. Azian, Atuk nak minta tolong sikit boleh tak? Atuk rasa Azian belum subscribe YouTube Atuk. Ni Haji Mat Atuk TV. YouTube. Azian tolong subscribe Haji Mat Atuk TV. Atuk akan upload video ini, video TikTok ni, recording live ni. Live ini Atuk akan upload di YouTube. Jadi kalau apa ni tak ada kesempatan hari-hari lain apa semua ataupun terlepas yang sebelum ni, bolehlah Azian mendengar apa ni atau melihat YouTube Atuk. Haji Mat Atuk. Susan, saya telefon dia buat semalam malah dia mengumpat orang. Tak payah ceritalah. Ini beza di antara orang warak dengan orang zuhud. Kita akan ada tajuk tu. Siapa orang warak, siapa orang zuhud. Baik, terima kasih ya. Terima kasih. Ajak kawan-kawan subscribe YouTube Atuk. Itulah pusaka yang Atuk bagi kepada you all semua. Anak cucu. Lain tak ada. Jadi Atuk bagi ceramah ini sehinggalah Atuk tak ada pun satu hari. Jadi harap-harap YouTube tak hapuskan lah. So Azian boleh lah dengar-dengar. Boleh. Ada yang lepas-lepas tu boleh dengar semua. Boleh dengar semua. Terima kasih. Terima kasih. Kau update day hari ini. Penyakit hati. Penyakit hati. Sesungguhnya semua manusia ada satu gumpal daging. Satu gumpal daging. Yang dinamakan kolbu. Hati. Jika daging itu baik, maka seluruh daging lain juga baik. Jika daging itu busuk, tidak baik, maka seluruh badan tidak baik. Apabila seluruh badan termasuklah mulut, termasuklah mata, termasuklah hidung, telinga. Sebab daging itu bermula daripada kolbu. Daripada kolbu. Jadi kalau orang kata mulut je jahat, hati baik, jadi tak masuk, tak ngam. Apabila dia dikatakan hati baik, seluruh badan baik.
hati busuk, seluruh badan busuk. Jadi yang keluar tu adalah soal hati. Ya Noliza, sibukkan hal dalam family dari sibuk hal orang lain. Benar sekali, cantik. Duduk dengan kawan-kawan tak ada faedahnya. YouTube baru ke tu? YouTube lama. YouTube yang dulu-dulu lagi. Noliza belum subscribe ke? Pergi tengok ni, type Haji Mat Atuk. Pergi YouTube, type Haji Mat Atuk, dia keluarlah gambar saya. Kemudian subscribe. Subscribe tu free aja semua, tak ada apa. Kemudian boleh tengok video-video saya. Jadi masa free apa semua boleh tengok lah. Boleh tengok kalau tak ada kesempatan, tak ada kesempatan masa-masa biasa. Jadi boleh tengok. Nolaila insya-Allah akan memberi penawar. Penawar kepada Nolaila, tak ada masuk hospital ke apa ke. Susah kan? Pakai earphone, pakai tu lah. Tunjuk kat misi. Ya, Nolaila, ya. Noliza. Baju Tok Haji macam nak pergi melawat kawasan, nak pergi batu kan. Itu macam baju YB ke? Yang berkhidmat. Yang berkhidmat. Ini style Atuk. Masa kerja dulu pun, ya inilah uniform Atuk. Atuk pakai macam ni, masuk kat overcoat. Atuk tak pakai tie. Atuk tak pakai tie. Ni baju lama lah ni. Memang design ni Atuk buat sendiri. Atuk pergi kedai dan memang baju memang macam ni banyak. Banyak. Dah subscribe dah tu? InsyaAllah. Dah subscribe tu. Okey, terima kasih banyak Noliza. Aku update hari ini. Sembang-sembang pagi hari ini, apa yang kita bincang ialah soal hati. Iri hati. Iri hati. Allah Subhanahu Wa Taala melarang hamba-Nya dengki sesama hal dalam kemewahan dan kenikmatan dunia. Mewah dan kenikmatan dunia ni jangan dengki. Tengok orang sebelah mewah, jangan dengki. Jangan dengki. Tengok orang sebelah banyak nikmat, rumah besar, kereta besar, jangan dengki. Ataupun anak-anak keluarganya hebat-hebat, doktor, jangan dengki. Itu dunia. Itu soal dunia. Sebab di sisi Allah Subhanahu Wa Taala, dunia ni adalah kecil sangat. Kecil sangat. Seolah-olah kalau kita dengki dengan dia, kenapa dia jadi kaya, kita tak kaya. Sebenarnya seolah-olah kita query. Kita query apa yang Allah beri kepada mereka. Yang mereka dapat itu bukan kerana mereka bijak, bukan kerana mereka pandai, bukan kerana mereka rajin, tapi kerana rezeki daripada Allah. Allah yang beri. Jadi jangan dengki, terutama orang bukan Islam. Tengok orang bukan Islam. Rumah besar, bisnes besar, jangan dengki. Sebab Allah itu Rahman, Ar-Rahman, Rahman ni pemurah. Allah itu pemurah, dia akan beri apa saja. Dunia ni is nothing. Tak ada apa. Kita kena ingat, kita kena ingat dunia di sisi Allah. Kalau kau celup jari di dalam laut, kau angkat, maka menitiklah satu air. Itu sahaja. Dunia di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Di sisi Allah, dunia ini tak lebih daripada sehelai sayap nyamuk. Bukan dua helai, sehelai sayap nyamuk saja. Berbanding dengan cakrawala, dunia, alam semesta, yang dicipta oleh Allah Subhanahu Wa Taala selama 6 hari itu. Jadi kita jangan dengki. Jangan dengki kemewahan dunia. Sebut saja hal dunia, jangan dengki. Jangan dengki. Jangan. Ya Noliza, jangan dengki dengan rezeki orang lain. Benar. Ucapkan Alhamdulillah rezeki masing-masing. Cantik. Itu yang sepatutnya dilafazkan. Lafazkan Alhamdulillah. Dan doakan. Ya Allah, perbanyakkan lagi rezekinya. Sebab setiap kali kita mendoakan Allah perbanyakkan rezeki kepada orang lain, malaikat akan doa kepada kita. Ya Allah, Ya Allah, kau dengar hamba-Mu berdoa kepada orang lain supaya banyak rezeki. Aku berdoa kepadamu supaya berilah rezeki juga kepadanya. Itu doa malaikat kepada kita. Sebab itu kita disarankan doa. Di antara yang paling mustajab ialah doa kepada orang yang kita tak kenal, doa yang dia tidak tahu. Doa-doa. Sebab itu doa ni digalakkan tidak dalam kumpulan. Doa ni nafsi-nafsi masing-masing. Kalau kita pergi Mekah, kita pergi Madinah, selepas solat tak ada doa dalam kumpulan. Tu iman tidak ada baca doa, tapi masing-masing baca doa. Sebab mendoakan kepada orang lain tanpa dia tahu, itulah doa yang mustajab. Jangan dengki dengan rezeki orang lain. Benar sekali. Ucaplah Alhamdulillah rezeki masing-masing. Noliza. Itu yang terbaik. Tadi apabila melibatkan hal-hal dunia, jangan dengki. Jangan rasa iri. Jangan rasa iri. Sebab kadang-kadang kita ni biasanya memautkan kemewahan itu dengan bahagia. Mengaitkan kemewahan itu
dengan kesenangan, mengaitkan kemewahan itu dengan iman, mengaitkan kemewahan itu dengan pekerti yang baik. Belum tentu. Orang yang kaya raya belum tentu pekertinya baik. Orang yang kaya raya belum tentu dia bahagia. Orang yang kaya raya belum tentu dia manusia yang baik. Sebab kaya itu bukan ukuran menjadi orang baik. Dan jangan melihat orang miskin itu tidak baik. Jangan melihat orang miskin itu tidak bahagia. Jangan melihat orang miskin itu hati busuk. Bukan ukurannya. Yang menjadi ukuran di sisi Allah Subhanahu Wa Taala ialah ittaqullah. Takwalah kepada Allah. Allah tidak melihat kepada baju, warna kulit, kopiah, ataupun tudung, ataupun hal-hal dunia, tapi Allah melihat kepada takwa kita. Takwa. Kalaulah dia berjaya, dia mendapat nikmat banyak tapi tak solat, nauzubillah. Jadi orang yang berjaya di dunia itu mendapat kemewahan, jangan dengki. Sebab apa Allah kata jangan dengki? Kerana segala sesuatu yang Allah berikan telah sesuai dengan usaha masing-masing. Yang Allah berikan tu sesuai dengan usaha masing-masing, dengan keperluan masing-masing. Kadang-kadang kita usaha memohon dengan Allah untuk mendapat lebih, dapat banyak, tapi Allah tahu engkau ni tak boleh bagi lebih, kena bagi sederhana, baru hidup kau bahagia. Kalau bagi lebih, kau mesti kahwin 2, 3, 4. Contoh gitu. Contoh. Tak ada. Ya Allah tidak bagi lebih, bagi sekadarnya. Sebab itu Sayyidina Ali setiap kali berdoa, apa doa tidak dimakbulkan, dia redha dan sabar. Dan apa saja yang terjadi selepas itu, itulah yang terbaik untuknya. Dan dia bersyukur. Ya Allah, aku bersyukur. Walaupun aku tak minta, tiba-tiba datang benda seperti ini. Tak kira lah benda musibah ke, benda rezeki ke, benda kebaikan ke, keburukan dia tetap bersyukur dan redha dan bersabar. Itulah ahli syurga. Kaedah ahli syurga. Tak semua kita minta Allah beri. Tak semua kita minta Allah beri di dunia. Punca rezeki itu adalah tertangguh-tangguh kadang-kadang. Tak bagi hari ni, bagi besok, bagi tahun depan, bagi 10 tahun lagi. Mungkin bagi di akhirat akan dapat. Kau minta lah apa saja pun. InsyaAllah Allah akan beri. Allah akan beri. Janganlah kamu iri hati terhadap kurniaan yang telah dilebihkan Allah kepada sebahagian daripada rakan-rakan kamu. Kerana bagi lelaki ada bahagian dari apa yang mereka usahakan, dan bagi perempuan ada bahagian dari apa yang mereka usahakan. Mohonlah kepada Allah sebahagian dari kurnianya. Sungguhnya Allah Maha mengetahui segala sesuatu. Maha mengetahui segala sesuatu. Sama ada lelaki baik, wanita baik, Allah akan beri berdasar kepada kemampuan yang engkau usahakan. Bagi orang bukan Islam pun, dia usaha lebih, dia mencari ilmu lebih untuk mendapatkan dunia lebih, dia akan dapat. Sebab Allah ni Ar-Rahman. Ar-Rahman ni maknanya pemurah. Allah beri kepada siapa saja, bukan saja kepada manusia. Haiwan pun Allah beri rezeki. Haiwan Allah beri, pokok Allah beri rezeki. Sebab itulah dia pemurah. Manusia ni ada yang Islam, bukan Islam, ada yang kutuk Allah, ada yang benci sebagainya. Allah juga bagi rezeki. Firaun kaya, Korun kaya, kaya. Jadi Allah bagi rezeki. Sebab itu sifat Allah, sifat dia. Jadi kita jangan dengki dengan sifat Allah ini. Kita jangan dengki. Ya Noliza, sentiasa berzikir, tak kiralah tengah masak ke, tengah bawa motor ke, lidah sentiasa fikir cantik. Gunakan 10 masa, terutama bulan Ramadan ni, ganda 70 kali ganda, 700 kali ganda, 7,000 kali ganda, 70,000 kali ganda. Bergantung kepada niat kita, keikhlasan kita semasa kita beribadat. Jangan lupa, berusahalah bersungguh-sungguh, merebutlah supaya kita memperolehi redha daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Sebelum kita meneruskan mengenai penyakit hati ini, kita seperti biasa berdoa dulu, membaca surah Al-Fatihah di bulan Ramadan ini. Dan di kala duha ini, sekarang ialah di kala duha, kita baca surah Al-Fatihah dan kita memohon semoga pahala Al-Fatihah itu Allah sampaikan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam
Ya Allah, sampaikanlah pahala yang kami baca ini kepada Rasulullah, keluarga dan sahabat baginda, dan kepada semua rasul-rasul, semua nabi-nabi. Ya Allah, sampaikanlah pahala Al-Fatihah yang kami akan baca sebentar lagi kepada kedua ibu bapa kita, kedua ibu bapa kami, kepada isteri atau suami kami, kepada anak-anak, menantu, keluarga, sahabat, adik-beradik, jiran-jiran, rakan-rakan quote of the day. Semoga menerima pahala yang kita baca, dan juga kepada muslimin dan muslimat, mukminin dan mukminat, sama ada yang masih hidup ataupun yang telah meninggal dunia. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Amin. InsyaAllah. Amin. Ya Allah. Ya Allah. Itulah sumbangan kita di pagi hari ini, waktu duha. Suzan, atuk mohon permit nak pergi cari kerja. Mohon permit nak pergi cari kerja. Suzan, tak ada permit lagi ke? Kena minta permit lah. Minta permit lah. Pergi cari kerja. Sekarang berada di mana? Di Johor kan? Kan ada di Johor. Kan ada di Johor. Agaklah, kalau tak silap tu Suzan. Atau ada di KK. Confused. Confused. Kau ada day bersama dengan Atuk hari ini. Penyakit hati. Jagalah dengan penyakit hati. Penyakit. Orang yang memiliki sifat iri hati, apabila melihat orang lain senang, ia akan merasa susah hati dan gelisah. Jadi tak pasal-pasal. Orang ada sakit hati ni, bila melihat orang lain senang, kita pula jadi sakit hati. Tak pasal-pasal. Kenapa kita harus sakit hati? Sepatutnya kita berhibur, bersyukur, mendoakan kelebihan kepada mereka supaya hati kita terhibur, hati kita gembira. Orang lain senang, kita sakit hati. Aduh, terbalik sungguh. Terbalik sungguh. Kena jaga ni. Kena jaga. Jadi sifat iri hati berlaku apabila lihat orang lain senang. Tapi ada juga lihat orang lain susah pun ada juga. Ada juga. Ada orang ini terutama wanita lah. Balik kampung raya ni mesti tanya, dia bila nak kahwin ni? Bila nak kahwin ni kan? Tanya je soalan tu. Aduh, soalan cukup mas. Bila nak kahwin? Setiap kali balik raya, bila nak kahwin ni? Bila? Kita perempuan kan? Perempuan. Selepas kahwin tu ditanya pula, bila nak dapat anak ni? 5 tahun tak dapat anak, jadi 5 kali balik raya. Bila nak dapat anak ni? Kemudian bila dah dapat anak lelaki, dia tanya pula, bila nak dapat anak perempuan ni? Bila? Jadi tak berhentilah. Tak berhenti. Soalan-soalan seperti itu. Tak berhentilah. Jadi apabila kita melihat orang lain senang, kita ucapkan Alhamdulillah. Alhamdulillah. Semoga Allah menambahkan lagi kesenangannya kepada dia. Semoga Allah menambahkan lagi kesenangan kepada mereka. Alhamdulillah. Itu sepatutnya yang kita lafazkan. Bukan rasa iri hati, bukan, jangan. Rugi, kita tak dapat apa pun. Kita iri hati dengan mereka, bahkan kita jadi sakit hati. Apabila kita sakit hati kita, badan kita jadi lemah. Apabila hati kita tak sihat, badan jadi lemah. Apabila ada badan jadi lemah, mudah dihinggapi penyakit. Penyakit darah tinggi, lemah jantung, macam-macam penyakit. Penyakit nyanyuk akan datang sebab bermula dengan hati yang lemah. Jadi tak pasal-pasal. Orang lain sukses, kita sakit hati, kita pula jadi benda yang tak baik. Na'udzubillah min zalik. Jadi minta jauh supaya jangan ada sakit hati. Lalu ketika melihat orang lain susah, ia akan merasa senang. Ada juga orang melihat orang lain susah, padan dengan muka susah, dia rasa senang. Perbuatan dengki dapat membuat orang menderita penyakit hati dan melakukan perbuatan tercela, misalnya dengan cara fitnah. Kalau dengki, kalau tengok dia, kaya dia tu, memang apa tak kayanya, rasuah kuat. Allahu Akbar. Jangan fitnah. Jangan fitnah. Fitnah ini dosa yang besar. Dosa yang besar. Jangan cepat-cepat. Kalau betul pun kita tahu dia tu memang rasuah pun tak boleh. Tak boleh, sebab itu aib dia.
aib dia. Jangan cerita. Setakat menjadi panduan kepada kita je lah. Jangan kata, jangan menyebut, jangan membawa. Terima kasih. Terima kasih Dalisa. Terima kasih Abdul Razak kerana join Atuk. Terima kasih banyak. Semoga bulan Ramadan ini tazkirah duha bulan Ramadan ini sedikit sebanyak memberi pencerahan kepada kita, sedikit sebanyak memberi gambaran kepada kita, elakkan daripada sakit hati. Elakkan daripada sakit hati. Yang ketiga ialah ghibah. Ghibah ni merupakan penyakit hati yang disebabkan oleh iri dan dengki. Iri hati dan dengki. Arti dari ghibah sendiri berarti mengunjing dan biasanya membeberkan aib. Menirukan tingkah laku atau gerak tertentu orang yang diperlinya dengan maksud mengolok-olok. Itu ghibah. Melakukan sesuatu, perli kepada dia. Perli. Oh, kaya lah tu. Oh, hebat lah tu. Oh, sehat lah tu. Tak boleh. Tak boleh. Wahai orang-orang yang beriman, jauhilah banyak dari prasangka. Ghibah ni prasangka. Sesungguhnya sebahagian prasangka itu dosa. Sebahagian daripada prasangka itu dosa. Dan janganlah kamu mencari-cari kesalahan orang lain. Dan janganlah ada di antara kamu yang memperli bahagian-bahagian yang lain. Liza, jangan menuduh-menuduh. Jangan aib orang lain. Selalu berzikir untuk ketenangan jiwa. Beristighfar. Istighfar. Cantik Liza. Apakah ada di antara kamu yang suka memakan daging saudaranya sendiri? Apabila sudah mati, tentu kamu merasa jijik. Dan bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah Maha penerima taubat dan mati. Bagi orang yang fitnah, bagi orang yang suka membuka aib orang, seolah-olah memakan daging saudaranya sendiri. Berat tu. Suka perli ibarat memakan bangkai saudaranya sendiri. Penyakit hati yang satu ini sangat dibenci oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jaga hati, jaga nafsu, jaga emosi, jaga kolbu. Jaga kolbu kita supaya tidak berat. Buruk sangka. Ni negatif. Prasangka negatif. Ni buruk sangka. Allahu Akbar. Buruk sangka. Start bercakap je negatif. Buruk sangka. Buruk sangka. Hati yang jernih, hati yang suci, hati yang bersih, terpancar dari perilaku sehari-hari. Kan itu dah jawab tu. Hati yang jernih, hati yang bersih, hati yang ikhlas, terpancar daripada perilaku dia hari-hari. Jadi kalau mulut dia busuk, mulut dia kasar, mulut dia mulut dia jahat, maka itulah gambaran hati. Sebab itu jelas, hati yang jernih akan keluar yang jernih. Hati yang ikhlas akan bercakap ikhlas. Itulah hati. Adanya buruk sangka terhadap sesama menandakan hatinya kotor. Bila ada buruk sangka, mana menggambarkan hatinya kotor. Allahu Akbar. Penyakit hati yang satu ini biasa disebut sebagai Suuzan. Islam mengajarkan kita untuk tidak berburuk sangka. Agar terhindar dari penyakit hati ini, hendaknya kita mencuba untuk berbaik sangka terhadap sesama. Kita harus dapat melatih hati dan fikiran untuk memikirkan segala yang positif. Jadi hati kita kena latih. Sentiasa tanam benih-benih keikhlasan, benih keimanan, benih zikir, benih-benih Al-Quran, benih-benih solat, benih-benih selawat, benih-benih istighfar. Kita tanamkan benih-benih itu supaya tumbuh keluar di mulut kita benda yang baik-baik. Lain sangkut-sangkut tak haji? Sangkut-sangkut ke? Tu okey je. Tu okey je. Allahu Akbar. Macam-macam gitulah. Ada tempat-tempat sangkut, ada tempat-tempat tak sangkut. Sabar je lah. Dan seterusnya ialah penyakit hati ini ialah fitnah. Sakit hati orang kena fitnah. Atuk pun kena fitnah. Tapi dia datang minta maaf pun semua. Tapi yang kita tak tahu banyak lagi. Sebab itulah jangan fitnah orang.
Jangan membawang, jangan cerita Allahu Akbar. Kita akan bertemu di pada mahsyar nanti. Dan kita akan berbicara Allahu Akbar. Berat tu. Fitnah adalah penyakit hati. Fitnah. Pengertian fitnah berarti menyebarkan berita yang tidak benar tentang seseorang tujuan untuk menjatuhkannya. Menceritakan benda-benda yang tak benar. Ya Abu Bak, lama tak nampak Bak, sihat ke? Hai. Fitnah. Fitnah ini iaitu menceritakan sesuatu yang tak baik mengenai orang lain dengan tujuan kita mengaibkannya, menjatuhkannya. Allahu Akbar. Dosa besar. Dalam Al-Quran, fitnah artinya membakar dengan api. Sebagaimana jelas dalam Al-Quran. Dan perangilah mereka itu sampai tidak ada lagi fitnah. Dan agama hanyalah bagi Allah semata-mata. Jika mereka berhenti dari kekafiran, maka sesungguhnya Allah Maha melihat apa yang mereka kerjakan. Fitnah. Jaga-jaga. Maksud dari ayat tersebut ialah fitnah adalah keburukan yang paling buruk. Fitnah ni, keburukan perilaku yang paling buruk. Memfitnahkan orang lain. Allah. Kalau nak buat pertuduhan, pergi report, pergi mahkamah. Boleh. Pergi mahkamah. Bila bercerita dalam mahkamah sebagai saksi, diharuskan. Sebagai saksi, kita dibolehkan. Jangan masuk mahkamah sebagai saksi. Kemudian, hakim tanya, apakah tahu kau kenal dia ni? Rahsia. Rahsia. Apakah tahu cerita ini, kenapa benda ini berlaku, bila berlaku? Rahsia tu hakim. Saya tak nak fitnah. Tak boleh. Dibolehkan cerita dalam mahkamah sebagai saksi. Ataupun pergaduhan suami isteri. Suami pukul isteri ke contoh. Contoh. Pak mertua dia nampak. So, pergi jabat qadi. Pergi jabat qadi. Qadi tanya, adakah kita sebagai pak mertua melihat anak kita kena pukul? Fitnah. Fitnah. Tak ada. Boleh cakap. Boleh. Dalam mahkamah boleh. Di luar daripada itu tak boleh. Tak boleh. Tak boleh. Jadi fitnah adalah keburukan yang paling buruk. Buruk yang paling buruk ialah fitnah. Perilaku seseorang itu. Jadi penyakit fitnah ini ada beberapa perilaku yang menandakan bahawa seseorang itu memiliki penyakit ini. Apakah tanda-tanda orang yang memiliki penyakit seperti ini? Allahu Akbar. Apa tanda-tanda? Bulan Ramadan ni. Bulan Ramadan. Kena baiki. Kena. Wajib baiki. Wajib baiki. Pertama sekali, durhaka ataupun dosa. Perbuatan durhaka dan dosa dilakukan secara terang-terangan. Ini sebagaimana dalam sabda Nabi SAW. Setiap umatku akan terhimpun kecuali mereka yang melakukan kedurhakaan secara terang-terangan. Orang yang ada penyakit hati ini, di antara buktinya ialah tanda-tanda ialah dia membuat dosa secara terbuka, terang-terang, tanpa rasa segan silu. Segan selang. Itu orang yang sedang dihinggapi oleh penyakit hati. Buat dosa besar, dosa kecil, sembrono je dia buat. Ni jaga-jaga. Jaga-jaga. Itulah penyakit hati. Terima kasih kerana sudi join tu. Terima kasih. Orang yang memiliki penyakit hati akan merasa malas saat beribadah. Malas solat dia tu. Masa nak beribadah malas, berat. Malas, berat, ataupun perlekehkan, ataupun perlengah-lengahkan. Itulah hati anda sedang sakit. Hati anda sedang sakit. Sebab itu ada orang kata, kenapa tu saya malas solat? Hati kau sakit. Badan kau sihat, betul. Tapi hati kau sakit. Itu tanda hati sedang sakit. Jadi untuk menjadikan kita rajin solat, rajin beribadah, rajin sedekah, rajin berzikir, rajin berselawat, orang itu hatinya sudah pun bersih. Allahu Akbar. Jadi orang yang memiliki penyakit hati akan merasa malas sangat ibadat. Solat subuh 2 rakaat, Allah malasnya, lambatnya sudah macam 2 jam solat subuh 2 rakaat. Itulah. Betul ke orang tak solat akan diazab? Bukan saja diazab, dimasuk neraka lah. Orang tak solat. Tak solat kafir. Tak solat al-kafir. Sehingga dia solat semula.
Atau lebih-lebih lagi dia menganggapkan solat itu tidak wajib. Habislah. Kalau dia malas, boleh juga tahan. Boleh tahan. Tapi kalau tak solat, al-kafirun. Na'udzubillah. Ramai orang tak puasa. Tak puasa tak jadi kafir. Tak keluar zakat tak jadi kafir. Duit banyak, harta banyak, tak nak pergi buat haji, tak jadi kafir. Tunggu, tangguh sebagainya. Tak keluar zakat, tak jadi kafir. Tak solat, jadi kafir. Wah, jaga-jaga. Tak solat, terus jadi kafir. Dan dosa satu waktu yang kita tinggal, berat. Dosa tinggal subuh, dosa tinggal zuhur, bermacam-macam, berbeza-beza. Seksaan daripada Allah SWT. Kena bertaubat. Dan kena qada. Ya Wan, kawan saya cakap, untuk apa solat kalau kita tak faham apa yang kita baca? Macam mana tu? Kalau kau tak faham pun Al-Quran ini, kalau kau tak faham pun dah dapat pahala. Itu beza. Kalau kau tak faham baca novel, betul lah. Kalau kau tak faham tengok cerita Korea, tak tahu apa-apa, betul lah. Tapi kalau Al-Quran, kau lihat dapat pahala, kau baca dapat pahala. Kalau faham lagilah. Kalau kau mengamalkan lagilah. Tak betul cakap dia tu. Tak betul. Bahkan bacaan-bacaan dalam solat simple, mudah aja. Allahu Akbar. Allah Maha Besar. Takkan tak faham? Tak faham maksud Allah. Berat tuan. Allahu Akbar. Allah Maha Besar. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan nama Allah yang Maha Purah. Maha Purah dan penyayang. Semua orang ingat. Kalau tak ingat word by word, dalam soal ayat Al-Quran ni, ulama menetapkan kalau tak ingat word by word, you ingat intisari tak apa dah. Ingat intisari daripada Al-Quran itu, daripada surah tu. Cukup dah. Ataupun kau baca je lah. Tak betul pemahaman dia tu. Sebab dia tidak menjauhi, hati dia dah busuk dah. Kesian dia. Itu penyakit hati, Pak. Penyakit hati. Penyakit hati. Ya, itu kita kena jaga-jaga. Solat kena ganti solat. Apabila kita solat kita diterima dengan baik oleh Allah SWT, insya-Allah kita akan rasa mudah, rasa ringan. Tak kira lah 20 rakaat ke, 10 rakaat ke, 50 rakaat ke, senang je kita buat. Thank you Jimat tu atas penangan. Terima kasih Wan. Kena solat Wan, jangan. Sebab solat ini tiang agama. Solat ini adalah soalan yang pertama yang disemak, ibadat yang pertama disemak daripada masyarakat nanti. Kalau solat engkau lulus, maka akan disemaklah puasa, haji, zakat sebagainya. Kalau solat kau tak lulus, dia tak semak dah. Allah tak semak dah yang lain. Dia hentang dalam neraka dulu. Dia masuk ke dalam neraka terus. Habiskan dosa. Dosa solat itu tak tahulah berapa juta tahun baru dikeluarkan. Itu bagi orang Islam. Bagi orang kafir tak keluar dah, masuk dalam neraka sampai bila-bila. Berjuta-juta tahun dah. Tapi bagi orang yang syuhada, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Dia akan masuk syurga, tapi bila? Bila? Jadi kita tak nak diuji dengan neraka dulu, tak nak. Kita tak nak sebab api neraka ini Allahu Akbar. Kalau api di dapur pun dah tak tahan dah, api neraka berat lagi. Jadi kita memohon dengan Allah SWT supaya kita semua ini terus masuk syurga. Tanpa dihisap ya Allah. Tanpa dihisap terus masuk syurga. Itu yang kita nak. Di dalam kubur ya Wan. Dalam kubur tempat berehat sebelum ke alam barzakh atau tempat untuk diazab. Tempat berehat dan tempat diazab. Permulaan. Bagi orang yang beriman, cantik soalan ni. Bagi orang beriman, banyak baca Quran, banyak berzikir, solatnya cantik, banyak berselawat kepada Rasulullah. Dalam kuburnya itu umpama sebahagian daripada taman-taman syurga. Teman-teman dia ialah Al-Quran. Teman-teman dia ialah puasa datang membantu dia. Kuburnya luas. Kubur terang benderang, sejuk macam dalam aircon. Itulah orang yang beriman. Tapi bagi orang yang tidak beriman, orang tinggal solat, kuburnya sempit, gelap gulita, dan dia akan jadi sebahagian daripada serambi neraka. Rasa panas, rasa sempit, tulang rusuknya, badannya dihimpit. Sudah rasa di alam barzakh. Sebab itu
Apabila matinya anak Adam, 3 akan mengikut ke kubur. 2 balik, 1 akan bersama dengan kita di alam kubur. 1 bersama kita. Iaitu harta, balik, harta tinggal. Suami, isteri, anak, balik. Tapi ibadat yang kita lakukan, dia berada dengan kita di liang lahat. Allahu Akbar. Ya Wan, saya tak pandai baca Quran Tok Mat. Okey. Yang wajib. Bagus Wan. Atuk suka sangat kalau cucu atuk macam ni. Tetapi ada ayat Al-Quran yang wajib dihafal. Sekurang-kurangnya 1 surah, iaitu surah Al-Fatihah. Al-Fatihah. Kalau tak boleh hafal yang lain, hafal yang ni Wan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanirrahim. Malik Yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Ini mesti pandai. Sebab apa? Tak ada Al-Fatihah, tak ada solat. Tak ada solat, tak ada Al-Fatihah. Ayat lazim saya tahu. Dah cukup dah tu. Ayat lazim untuk permulaan. Sahabat Rasulullah tak semua hafal Al-Quran. Ahli syurga tak semua hafal Al-Quran. Sahabat Rasulullah, tapi dia ahli syurga. Dia syurga macam mana tu? Dia syurga puasa, syurga Ar-Rayyan. Pintu syurga, pintu puasa. Dia banyak puasa. Sahabat Rasulullah ni masuk, kita ada 8 pintu syurga. Jadi sahabat-sahabat Rasulullah ni hebat dalam ibadat masing-masing. Ada sahabat Rasulullah masuk pintu sedekah, dia kuat pintu sedekah, seperti Abdurrahman bin Auf. Ada sahabat Rasulullah masuk dengan pintu solat sebab dia khusyuk. Ada sahabat Rasulullah masuk syurga dengan pintu Al-Quran. Dia macam-macam pintu. Jadi, tetapi solat ini wajib. Walaupun kau sedekah banyak, kau tak solat, tak boleh masuk syurga, tak boleh. Tak boleh. Walaupun kau puasa banyak, pintu Ar-Rayyan sedang memanggilmu, ahlan wa salam, supaya masuk syurga ikut pintu puasa. Tapi kau tak solat, tak boleh. Tak boleh. Ayat lazim dah cukup dah. Kalau kau boleh baca Qul Huwallah, sudah cukup. Sudah cukup. Ada sahabat Rasulullah. Sahabat Rasulullah datang mengadu kepada Rasulullah. Ya Rasulullah, di kampung saya tu imam tu suka sangat baca ayat lazimnya Al-Ikhlas. Qul Huwallah. Apabila solat maghrib, Allahu Akbar. Selepas baca Al-Fatihah, Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Begitulah rakaat kedua. Dan apabila solat Isya, rakaat pertama kedua baca Qul Huwallah juga. Qul Huwallah juga. Jadi sahabat ni datang mengadu kepada Rasulullah. Ya Rasulullah, imam di kampung kami membaca Qul Huwallah je. Rasulullah panggil imam tu. Imam tu datang jumpa Rasulullah. Kenapa kau baca Qul Huwallah? Dia kata, Qul Huwallah ini aku boleh menghayati. Makna Qul Huwallah sendiri. Apa kata Rasulullah? Masuk syurga lah engkau. Dengan baca Qul Huwallah masuk syurga. Balik free orang yang nak menuduh yang tak baik kepada imam. Jadi kalau Wan dah pandai surah Ikhlas pun cukup dah. Boleh solat dah. Banyak-banyak macam solat duha boleh. Solat duha sekarang ini baca Qul Huwallah boleh. Rakaat pertama Qul Huwallah, yang kedua Qul Huwallah. Habis 2 rakaat sambung lagi rakaat ke. Macam tu lah. InsyaAllah. Rajin-rajinkan. Kau update day bersama dengan tu hari ini. Ya Wan, orang bukan Islam yang selalu bersedekah, dibuat kebaikan, adakah dia ada peluang untuk masuk syurga tu? Tidak ada peluang. Sebab sedekah itu bergantung kepada solat. Dia tak solat, dia tak beriman, hancur. Bahkan orang Islam pun, kalau tak solat, sedekahnya hancur lebur. Orang Islam pun. Sebab dia tak solat. Itu orang beriman, orang syuhada, orang yang sudah pun melafazkan asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Sedekahnya tidak berguna. Sebab apa? Sebab tak solat. Wan, penting solat dulu. Tak puasa tak apa. Sebab you boleh ganti solat. Ini yang berat ni. Solat mesti solat berdiri kalau kamu sihat. Kalau kamu tak sihat, solatlah masa duduk.
Kalau kamu tak boleh duduk, baring solat. Tak boleh baring, gerakkan mata, gerakkan mata. Gerakkan hati. Tak boleh juga inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Matilah tu. Maknanya solat ini walau dalam keadaan lapar dahaga. Bahkan Rasulullah dalam peperangan Badar, peperangan Uhud tetap solat. Ini panah berkeliaran di atas kepala, tetap solat. Sebab solat itu wajib. Tetapi puasa lain. Masa kita puasa sekarang ini, kita boleh bercakap. Cuma kita tak boleh makan je. Kita boleh bercakap, kita boleh tengok tu, boleh tengok ni. Masa kita solat tak boleh. Tak boleh. Masa kita solat, Allahu Akbar, Allah Maha Besar. Kita buang semua. Dunia kita buang. Bila kita solat, kita buang dunia. Tak nak dunia. Allah. Sebab kita menghadap Allah. Allahu Akbar. Kita menghadap Allah dah bila kita solat. Dan semasa solat, dunia tidak ada langsung. Kita kena khusyuk dengan solat. Tidak ada. Tidak boleh bercakap, tak boleh. Tapi masa kau puasa, kau boleh bercakap. Kan? Masa kau pergi haji, kau boleh bercakap. Kau boleh bercakap. Tapi masa solat tak boleh. Tak boleh. Masa pergi haji, kau boleh makan. Masa solat tak boleh makan. Itu pentingnya apabila you solat, itu you menghadap Allah. Sebab tu Allah kata, aku tidak jadikan jin dan manusia kecuali untuk sembahku. Kita diwujudkan oleh Allah untuk sembah dia. Ya Badariah, kita sedekah tapi dulu banyak tinggal solat. Diterima tak sedekahnya? Dulu kena qada lah solat tu. Kena qada. Solat tu kena qada. 4 mazhab, Iman, Maliki, Syafi'i, Hambali, apa lagi satu? 4 mazhab tu mengatakan bahawa kita wajib qada. Wajib qada. Bahkan ada setengah mazhab kata tak perlu solat sunat pun, kau kena qada dulu. Bila nak habis, kena qada sampai habis. Kena qada, kena buat. Tapi ada mazhab kata, ada ulama kata dibolehkan buat beriringan qada dengan solat sunat. Kalau tidak, macam mana kita nak rasa pahala solat tarawih? Kalau asyik duk qada je, macam mana kita nak rasa kekayaan solat sunat fajar? Dapat pahala isi dan dunianya. Macam mana benda dia? Betul tak? Jadi qada. Ada caranya, iaitu kita buat selari. Kita solat sunat, kita solat wajib, kita solat qada. Kita solat sunat, kita solat wajib, kita solat qada. Mengikut ulama, cara qada yang terbaik ialah berurutan. Masa solat subuh, selepas solat subuh tidak ada solat. Okey? Tidak ada solat lah. Jadi selepas tidak ada solat tu, kita qada subuh 2 rakaat. Qada subuh. Okey, apabila solat zuhur, solat zuhur. Selepas solat zuhur, kita qada zuhur 4 rakaat. Lepas tu solat asar. Selepas solat asar tak ada solat. Solat sunat pun tak ada, selepas asar tak ada. Maka masa itu kita qada asar 4 rakaat. Begitu juga maghrib. Kita qada maghrib selepas solat maghrib. Begitu juga isyak. Isyak selepas daripada kita solat sunat ba'diyah, kita tarawih, kita witir, kemudian kita solat qada 4 rakaat isyak. Selesai. Boleh Badariah buat macam tu. Berurutan. Tengoklah kita tinggal tu berapa tahun dulu, 5 tahun ke? Mula daripada sekarang. Tahun ni tahun 23. 5 tahun lagi tahun 28 baru habis. Baru habis. Tapi buat beriringan lah. Beriringan. Buat subuh, selepas subuh buat qada subuh. Macam tu, beriringan. Beriringan. Jangan tak buat langsung. Qada kena buat. Ya Muhammad Kamal, tu. Mohon pandangan saya lepas dengar beberapa tazkirah. Saya dah mula tak lafaz sadina dalam tahiyat. Dalam solat memang Rasulullah cara Rasulullah tidak menyebut sadina. Di luar solat yes. Di luar solat yes. Itu khilaf ulama ni. Khilaf ulama. Tak sebut, memang Rasulullah baca tahiyat tidak sebut sayyidina. Betul lah tu. Tapi di luar solat dia sebut. Terima kasih Wan Tok Mat atas penangan yang sangat jelas. Amin. Terima kasih. Jadi Wan, jangan tinggal solat. Itu paling penting. Kau susah macam mana pun, kau berhadapan dengan orang yang besar macam mana pun, kau nak mati dah pun, ataupun kau nak jatuh gaul dah pun, kau kena solat dulu. Solat dulu. Sebab Allah tahu. Allah, kita semua dunia ni Allah. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Tapi heran, orang boleh puasa 1 hari tahan. Lapar. Tapi solat tidak. Allah, solat berapa minit je. Berapa minit je tak. Tapi masa solat kau tak boleh makan. Masa solat kau tak boleh borak-borak.
Masa solat tak boleh tengok handphone. Masa solat kau tak boleh WhatsApp. Tapi 2 minit je. Bukan lama pun kan. Macam tu lah. Hai Allah, dah terbalik dah dunia ni. Ya, Saladin Arsyad. Terima kasih Mahamidah. Ya, terima kasih. Terima kasih. Kalau kita tak qada solat pula, macam mana tu? Ada hutang lah. Bila kau tak qada solat, berarti di akhirat nanti kau akan terima. Kau akan terimalah seksaan. Satu rakaat tu berapa seksaan? Seksaan Zuhur macam mana, seksaan Asar macam mana. Sebab tu kita kena qada dan kita memohon dengan Allah. Kita beristighfar. Astaghfirullahalazim, aku mohon ya Allah. Sebab tinggal solat ni di antara dosa-dosa besar. Dosa besar. Tengok ulama kata lebih besar daripada durhaka ibu bapa, lebih besar daripada zina, lebih besar daripada riba. Tinggal solat ni besar. Jadi kita mohon dengan Allah. Sebab dosa tinggal solat ni dosa kita dengan Allah. Berdoa kepada Allah. Saya doa mohon keampunan. Dan dalam masa yang sama ganti. Tak boleh tak ganti. Sebab tak ada jaminan. Kalau Allah tak terima keampunan kita, kita pun tak ganti. Macam takkan kita nak ambil risiko? Kan? Takkan nak ambil risiko? Sebab bakar api neraka ni dahsyat. Dahsyat sungguh. Terima kasih Tok penjelasan. Terima kasih Badariah. Bagi rakan-rakan yang belum lagi subscribe YouTube Atuk, Badariah ke Wan ke, tapi dah subscribe kan? Haji Mat Atuk YouTube. Nanti boleh dengar balik. Bila Atuk upload, boleh dengar balik. Dan yang lama-lama pun boleh dengar balik. Yang sesuai. Cuma 2 tahun ni je solat penuh. Tak apa dah. Tak apa. Sahabat Rasulullah yang berperang, hari ini masuk Islam. Ada sahabat Rasulullah hari ini masuk Islam. Baru syahadah hari ini. Belum solat, belum apa-apa lagi. Terus pergi peperangan. Maka dia syahid di peperangan Badar. Dia mati syahid, masuk syurga. Tak solat pun. Sebab Allah angkat dia. Yang pentingnya Wan ialah hidayah. Allah hidayah. 2 tahun tu dah lama dah tu. Maknanya Allah memberi hidayah. Hidayah Allah melorongkan syurga kepada Wan. Jangan tinggal lah tu. Jangan menggoda. Jangan digoda oleh syaitan lagi. Syaitan akan kata, alah kau baru 2 tahun. Banyak lagi dosa kau. Tak kisahlah, kita lawan. Sebab syaitan akan mengconfusekan kita. Itu perangai syaitan. Mengconfusekan kita. Jangan. Kita lawan dia. Syaitan confuse. Ada orang saat terakhir. Saat terakhir baru solat, tak sampai pun 2-3 hari meninggal, masuk syurga. Sebab itu hidayah, penyucian. Kita tak tahu solat mana yang diterima sepenuhnya oleh Allah. Kita tak tahu zikir mana yang menjadi jalan-jalan kita ke syurga. Kita tak tahu selawat mana yang didengar secara langsung oleh Rasulullah. Kita tak tahu. Sebab itu kita kena banyak berzikir dan kita kena banyak mengharapkan, ya Allah, ya Allah, terimalah ibadat kami. Sebab itu Wan, selepas daripada kita solat, selepas daripada kita berbuka puasa, selepas daripada kita sedekah, selepas sahaja apa ibadah kita buat, kita kena hadir dalam hati kita, ya Allah, ya Allah, terimalah ibadahku ini. Ni kena hadir ni. Ini kena hadir. Ya Allah, terima ibadahku ini. Tak sempurna ibadahku ya Allah. Jangan tolak ya Allah. Tak sempurna ibadahku ya Allah. Jangan tolak ya Allah. Sebab itu bila selepas solat, Rasulullah menyarankan kita jangan terus bangun selepas solat. Tetapi sekurang-kurang baca 3 kali istighfar. Astagfirullah. Paling pendek dah tu. Kalau panjang sikit, astaghfirullahalazim allazi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Lahu mulku wa lahu hamdu yuhyi wa yumiitu wa ala kulli syai'in qadir. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Kalau kita hafal siapa tak tu, dosa sebanyak buih di laut pun akan terhapus. Tapi dengan kita lafaz 3 astagfirullah itu akan melengkapkan solat kita yang mungkin kurang khusyuk, tak sempurna tu. Sebab tu kita kena astagfirullah kurang-kurang 3 kali. Wan. Dan kita tampung dengan solat-solat sunat. Solat sunat ini adalah sebagai tempat untuk menjadi tampungan solat-solat wajib yang lompong. Apabila di pada mahsyar nanti, kita disiasat mengenai solat kita. Bila disiasat solat kita tak cukup, tak cukup sempurna solat wajib itu,
Maka Allah memerintah kepada malaikat, ya malaikat, cuba kau tengok solat hamba-Ku ini, solat sunatnya. Solat sunatnya. Malaikat pun semak solat sunat. Oh, qabliyah ba'diyah ada, solat duha ada, solat tahajud ada. Allahu Akbar. Kau ambil semua pahala-pahala solat sunat tu, kau letakkan bersama dengan solat wajib. Tengok kau timbang semula. InsyaAllah apabila ditimbangkan semula, maka solat itu akan jadi berat dan membolehkan kita masuk surga. Sebab itu solat wajib, solat sunat itu penting. Sebab dia akan jadi penampung kepada solat wajib. Wan, kalau kita dah lama dah tinggal solat. Dulu solat wajib tinggal, solat sunat lagilah tinggal kan. Sekarang double kan. Double. Solat wajib tak tinggal. Solat sunat kita tambahkan. Dan solat qada teruskan. Buat 3 perkara ini. Buat insya-Allah. InsyaAllah. Kita tak tahu kita nak meninggal bila. Kita tak tahu. Deadline kita bila. We don't know. Allah Maha mengetahui. Tapi apabila Allah membuka hati kita untuk beribadah, itulah hidayah. Itu tanda Allah sayang kepada kita. Supaya kita beribadah. Dan tepatnya ialah syurga. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Itulah yang kita harus. Jadi maknanya solat sunat itu jangan pelekehkan. Sebab dalam untuk menampung kecacatan solat wajib kita ialah solat sunat. Bukan dari pahala puasa, bukan pahala sedekah, bukan pahala haji, bukan. Allah suruh ambil pahala sunat tu, masuk ke dalam pahala sunat solat wajib. Ya Wan, saya seronok dengar kuliah Tok Mat. Mudah difahami apa yang Tok terangkan. Alhamdulillah. Itu sedikit pencerahan yang diberi oleh ilham oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk saya sampaikan. Yang mudah-mudah ni. Sebab itu saya bukan bertaraf ustaz. Tidaklah hebat macam ustaz-ustaz lain. Kalau nak dengar yang hukum fiqh, hukum-hukum, tu kena masuk Pak Ustaz. Tapi saya ni bagi orang yang mula nak menggerakkan hati, nak mula belajar solat, nak bagaimana nak mencerahkan hati supaya rajin solat sunat, meringankan solat wajib, meringankan sedekah. Ini saja permulaan kita. Permulaan kita. Sebab beginning ini penting. Begini ini penting. Ya, maafkan. Kerap semasa solat Jumaat sebelah kita tidak laksana hukum qauli. Kita hanya harap dia sedar sendiri. Hukum qauli tu kalau dia tak cukup, tak sah lah solat dia. Tak sah. Kesian dia. Kesian dia. Tapi kalau kita mampu memberi nasihat, baik tegur dia. Nanti di pada mahsyar dia akan tanya, kenapa tak tegur saya? Saya qauli, baca Al-Fatihah saya tak berbunyi, tak bersuara. Sebab baca Al-Fatihah ni adalah salah satu daripada rukun qauli. Iaitu mesti dengar oleh diri sendiri. Dan kalau kuat sedikit, didengar oleh jemaah sebelah. Tapi kadang-kadang jemaah sebelah tak dengar, tapi telinga dia dengar. Itu sudah cukup rukun qauli. Sebab rukun qauli ni bukan perlu didengar oleh orang sebelah. Orang sebelah kita, tapi perlu didengar oleh telinga kita. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Didengar oleh telinga kita, keluar perkataan. Itu pandangan saya lah. Kadang-kadang dia kata dah betul dah. Adalah rukun qauli tu. Kadang-kadang Allahu Akbar tu dia tak kuat. Allahu Akbar. Tapi telinga dia dengar. Rukun qauli ni syarat dia mesti telinga sendiri dengar. InsyaAllah. Tapi kalau kita yakin dia tak baca, dia baca dalam hati, maka kena tegur lah dia. Nasihat, bukan tegur, nasihat lah dia. Ya Wan, saya minta meninggal dalam husnul khatimah. Amin. InsyaAllah, atuk doakan. Tapi sentiasa kena minta. Dengan Allah ni kena minta. Kena sentiasa minta. Dan bagaimana nak husnul khatimah? Hati kena bersih. Bagaimana nak hati kena bersih? Sentiasa istighfar. Bagaimana nak istighfar kita diterima oleh Allah? Solat tidak tinggal. Bagaimana solat wajib tidak tinggal? Untuk kita ringan solat wajib, banyakkan solat sunat. Sebab solat sunat itu meringan kita solat wajib. Ya Badaria, maaf Datuk, nak tanya, kalau solat baca yang wajib je boleh tak? Solat baca yang wajib je lah. Yang sunat tak baca tak apa. Tak apa. Rukun qauli jangan tinggal. Rukun qauli jangan tinggal. Kemudian teruskan. Kamu kalau rokok, subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Itu sunat, tak baca pun tak apa. Tak baca. Kalau sujud, kalau rokok, subhana rabbiyal azim. Allah lah yang maha agung. Rokok. Kalau sujud, subhana rabbiyal a'la. Engkau lah yang maha tinggi. Itu sunat, tak baca tak apa. Tapi itu doa, itu zikir. Sebab solat ini penuh dengan zikir daripada dia. Penuh dengan zikir. Dan ada satu tempat yang begitu cantik sekali. Kalau tak baca, rugilah kita. Sebab itu doa untuk kita.
iaitu doa duduk antara dua sujud. Rabbi firli warhamni wajburni warfa'ni wazukni wahdini wa'afini wa'fu'ani. Itu doa paling besar tu. Sebab apabila kita bercakap dengan orang besar, kita berdiri kan, itulah kita baca Al-Fatihah. Sebab itu kita berdialog dengan Allah dengan baca Al-Fatihah, kita berdiri. Apabila kita minta sesuatu daripada Allah, kita duduk. Kita minta sesuatu daripada orang yang agung, ialah kita duduk. Duduk antara dua sujud. Itulah doa kita. Rabbi firli, ya Allah ampunlah aku. Warhamni, ya Allah sayangilah aku. Takkan kita tak nak? Warzikni, rezekilah. Takkan kita tak nak benda tu? Kita nak kan? Sebab duduk antara dua sujud ini, kita minta apa yang kita nak dengan Allah. Kita kena fahamlah makna tu. Makna tu. Nanti kita masuk satu hari nanti. Perkara-perkara yang kita harus faham, makna-makna doa untuk kita. Doa kita. Selain daripada bacaan kita dalam surah Al-Fatihah. Surah Al-Fatihah itu pun ada doa. Malik yaumiddin, dialah yang menguasai hari akhirat. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Padamulah aku sembah, padamulah aku mohon pertolongan. Itu doa kita. Itu ikrar kita. Pada Allah aku sembah. Sembah tu apa? Solat. Sembah tu apa? Zikir. Sembah tu apa? Puasa. Sembah tu apa? Sedekah. Sembah tu apa? Buat baik kepada adik bapa. Sembah tu apa? Melakukan pekerti-pekerti yang baik. Itu sembah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kita minta. Dan kita minta terus. Ihdinas siratal mustaqim. Kita minta jalan yang lurus. Apa makna jalan yang lurus? Jalan yang baik. Jalan yang baik. Jalan yang hebat. Lebih hebat daripada highway. Siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta alaihim. Jalan yang engkau berikan kepada orang-orang terdahulu, kepada rasul, kepada nabi-nabi. Itu jalan syurga semua tu. Rasul, nabi semua ini, para syuhada, itu semua orang syurga. Itulah yang kita minta dengan Allah dalam kita baca Al-Fatihah. Jadi kita dah minta yang terbaik dah dengan Allah pada dia. Rukun qauli ada berapa? Rukun qauli ada 6. Ada 6 tempat rukun qauli. Rukun qauli 6 tempat. Ada 5. Ada 5, 5. Ada kata ada 6. Sebab apa ni, tahiyat akhir dengan selawat dan salam. Dan salam. Okey. Okey Mat, kita baca. Pertama sekali takbir. Allahu akbar. Atuk pun nak belajar juga. Allah satu rukun qauli. Kemudian baca Al-Fatihah. Baca Al-Fatihah, kemudian baca tahiyat, kemudian selawat dalam tahiyat dan salam. 5 tempat rukun qauli. Tapi ada syarat-syarat lain lagi, seperti tumakninah, kena ada wudu, itu kena ada lagi. 5 tempat. Satu takbir. Takbir ni Allahu akbar, mesti clear. Sekurang-kurang telinga kita sendiri dengar. Orang sebelah tak dengar pun tak apa. Tapi jangan kuat Allahu akbar. Kalau lebih daripada 2 orang dengar kita cakap Allahu akbar, makruh. Makruh, tak boleh dah. Tak boleh. Allahu akbar. Kemudian Al-Fatihah tu termasuk rukun qauli. Kena baca. Kemudian baca tahiyat akhir. Baca tahiyat akhir tu baca at-tahiyat tu dan baca dan lafazkan selawat kepada Rasulullah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Kena ada, itu rukun qauli. Kemudian salam. Assalamualaikum warahmatullahi. Salam sebelah kanan, sebelah kiri itu sunat. Sunat. Jadi bermula daripada takbir, berakhir dengan salam. Cantik diskus hari ini. Semoga memberi pencerahan kepada kita. Terima kasih kerana sudi bersama dengan Atuk, sama-sama bincang, mencari kebaikan, memperbaiki apa yang kurang dan mengadakan apa yang tidak ada, apa yang belum ada kepada kita. Kau ada day bersama dengan Atuk hari ini. Sembang-sembang pagi hari ini, iaitu bual bicara mengenai penyakit hati. Dan kita ada sedikit tambahan mengenai solat. Solat itu penting. Sebab Atuk dalam setiap ceramah, setiap tazkirah yang Atuk buat, memang Atuk layan mengenai soalan-soalan solat. Sebab solat itulah yang paling penting sekali dalam hidup kita. Tak ada yang lebih penting daripada solat. Tidak ada. Kau boleh tinggal puasa, tapi kau jangan tinggal solat. Kau boleh tinggal benda-benda lain, tapi jangan tinggal solat. Jangan tinggal solat. Sebab solat itulah pegangan kita. Tapi ramai orang pemudahkan tinggal solat. Na'udzubillah. Ramai orang mudah sangat tinggal solat. Allahu akbar. Dan solat tu kena ganti. You bayangkan you tinggal 20 tahun.
Kena ganti 20 tahun. Ada setengah ulama kata you tak boleh solat sunat lagi kau tak selesaikan hutang dengan Allah SWT. Hutang dengan Allah perlu diutamakan. Perlu diutamakan berbanding dengan hutang dengan manusia. Berat. Tapi kita mohon dengan Allah lah, minta doa lah. Kalau tak sempat nak ganti apa semua. Tapi jangan cakap tak sempat. Masa kau boleh buat, kau kata tak sempat ya Allah, tak sempat. Tak sempat apa? Masa kau free kau buat lah. Sebab itu ada ulama menggariskan paduan bagaimana kita nak solat qada. Jadi solat qada ni kita beriringan dengan solat wajib berkenaan. Jadi kalau kita solat subuh, selepas subuh tidak ada solat, maka kita solat qada. Solat qada ni boleh buat bila-bila masa. Tak kira masa haram solat pun, solat qada dihalalkan. Selepas subuh tak ada solat, tapi boleh qada. Qada subuh. Selepas subuh qada subuh. Kan kita free masa tu. Masa tu kita berzikir, baca Al-Quran kan. Kita berselawat masa tu. Tapi kita ambil sedikit masa 2-3 minit solat qada subuh. Kemudian zuhur begitu juga. Selepas daripada qabliyah ba'diyah zuhur 4 rakaat, kita buat lagi 4 rakaat solat qada zuhur. Qada zuhur. Asar, selepas solat asar tidak ada solat. Kebanyakan orang selepas asar zikir lebih kurang terus pergi. Jadi kalau kita ada solat yang tertunggak, kita qadalah asar masa tu. Kita boleh buat 4 rakaat, tak ada masalah. Kalau solat subuh tak payah baca kunut. Tak payah baca kunut. Bahkan setengah solat qada ni tak baca yang sunat pun tak apa. Cukup dengan 5 rukun qauli cukup dah. Selepas Al-Fatihah terus rukuk. Tak payah baca dah. Selepas Al-Fatihah rukuk. Kalau tak nak baca yang sunat-sunat pun tak apa. Tapi jangan tinggal takbir, Al-Fatihah, tahiyat, selawat dan salam. Itu je. Jadi setiap rakaat rukuk ke sujud ke tak payah baca. Tapi jangan cepat ya. Jangan sampai tak ada nak Madinah. Kalau rokok you must stop properly. Kalau rokok tu you must stop. Tak boleh rokok sambil bergerak gitu, tak boleh. Sebab tak ada tu Madinah. Pernah berlaku kepada sahabat Rasulullah. Dia datang solat. Masa tu orang sudah solat, dia datang solat di masjid. Rasulullah tengok dia solat. Selepas dia solat, Rasulullah kata kau solat semula. Maka dia solat lagi. Solat lagi, Rasulullah tengok. Lepas habis dia solat, Rasulullah kata kau solat semula. Dia solat lagi. Rasulullah tengok dia solat, kau solat semula. Dia pun datang menghadap Rasulullah. Ya Rasulullah, aku tak tahu lagi apa salahku. Itu je yang aku pandai solat. Rasulullah kata bacaan kau cantik. Rukun fi'li kau cukup. Tetapi pergerakan kau tak ada tok Madinah. Tak ada tok Madinah. Kau rokok terlampau cepat, kau bangkit terlampau cepat, kau sujud terlampau cepat. Tak ada tok Madinah. Sebab tok Madinah itu adalah syarat sah dalam solat. Jadi dia pun baru tahu dia belajar. Jadi walaupun kita tak nak baca Subhana rabbiyal a'la, subhana rabbiyal a'la, tak nak baca. Boleh, tapi kena berhenti. You must stop. Properly stop. Sebab kita stop itu ialah kerana kita nak supaya semua sendi kita ini berhenti seketika. Sendi kita ini adalah jika kita rokok biar berhenti. Kita tidak sakit pinggang. Tangan tekan lutut tu biar berhenti. You stop anggota badan you sebentar. Seketika stop rokok. Stop. Supaya semua sendi kau ready menerima bebanan masa itu. Bila kau bangkit, kau stop. Jangan terus bangkit, terus bergerak. Kau stop setiap position, kau stop properly. Kemudian sujud kau stop. Sebab itu disunatkan baca Subhana rabbiyal a'la wa bihamdi 3 kali. Sebab masa kita baca 3 kali itu, kita properly stop. Sendi-sendi kita ini tak boleh bergerak tanpa stop. Tanpa stop tak boleh. Akan merosakkan, cepat rosak. Jadi kita kena properly stop. Stop, rokok stop. Jaga belakang. Kemudian Allahu Akbar. Stop dulu. Jangan Allahu Akbar terus sujud. Tak boleh. Tak ada tok Madinah dia panggil. Jadi Allahu Akbar. Stop. Beri ruang kepada sambungan-sambungan sendi itu rehat. Rehat 1-2 saat. Rehat, properly stop. Kemudian you move again. Rehat, and then move again. Itulah tujuan tok Madinah dalam solat. Sebab itu kalau tak nak gaya, terlantarlah selepas sujud. Jangan main. Jadi quote of the day hari ini. Sembang-sembang pagi kita habiskan sedikit lagi mengenai penyakit hati. Perasaan gelisah dan resah kerap muncul kerana masalah dihadapi. Orang yang sakit hati ini dia sentiasa gelisah, tak tenang, selalu stres,
Jadi kita kena buang penyakit hati. Kita kena buang. Tak pasal-pasal kita serai, kita itu, kita ni. Kalau kita tak puas hati, go face to face. Face to face. Bercerita. Bermuzakarah. Sebab itu Allah suka kita bermusyawarah, berbincang, bermusyawarah. Wa amruhum syura bainahum. Bermusyawarah antara kamu. Berbincang, musyawarah ini ialah face to face untuk menyelesaikan sesuatu masalah yang berlaku. Jadi Allah sendiri menyarankan kita bermusyawarah. Wa amruhum syura bainahum. Kita bermusyawarah. Jadi elak daripada gelisah, tak boleh tidur malam. Kenapa? Hati kita tak tenang. Hati kita sakit dan sebagainya. Tak pasal-pasal. Hati tidak tersentuh oleh kandungan ayat-ayat Al-Quran. Orang yang ada sakit hati, hati dia tidak disentuh oleh ayat-ayat Al-Quran. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Melupakan zikir dan doa. Orang yang jauh, orang yang sakit hati ini, dia tak pernah zikir. Sesungguhnya zikir dan doa tu bukan amalan dia. Jauh sekali daripada membaca Al-Quran. Sibuk dalam urusan dunia sentiasa. Sibuk dunia, meeting sana, tengok projek sini, sibuk sama. Orang azan, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Dah suruh dah. Oi, tak siap lagi, buat lagi. Kemudian Allahu Akbar, dah masuk asar dah. Aku tak salat zuhur lagi. Itulah orang yang celaka. Itulah orang yang sombong. Allah dah panggil, kau buat tak tahu je. Ini bahaya. Ini soal hati. Sibuk dalam urusan dunia. Jadi cukuplah untuk hari ini. Terima kasih banyak kepada rakan-rakan kita daripada Malaysia, Indonesia, daripada Singapura, Filipina, Bangladesh. Bangladesh pun ramai cakap Melayu sekarang. Ramai yang masuk. Masuk. Ada data dia. Bangladesh, daripada Thailand, Sawadee Cup. Terima kasih banyak. Bagi siapa yang belum join, belum follow Atuk, tolong follow dah TikTok. Dan bagi siapa yang belum subscribe YouTube Atuk, Haji Mat Atuk, subscribe dan bolehlah menonton video-video Atuk. Yang pendek 60 saat, yang panjang mengikut live lah. Kalau live tu 1 jam, 1 jam lah. Sesungguhnya video Atuk ini tidak edit. Jadi kalau ada sedikit sebanyak salah, terkasar bahasa, Atuk mohon maaf. Atuk mohon keampunan dengan Allah SWT. Sesungguhnya Atuk sampai inilah sedekah yang Atuk nak sampaikan. Inilah pusaka yang Atuk nak beri kepada sahabat-sahabat, anak cucu Atuk di luar sana. Inilah pusaka yang Atuk boleh tinggalkan. Kalau Rasulullah dia tinggal Al-Quran dan hadis, kita meninggal sedikit risalah, sedikit panduan dan pedoman kepada umat Islam yang mendengar ataupun yang mengikuti program Quote of the Day bersama dengan Atuk. Sekian, wabillahi taufiq al-hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Wallahu a'lam. Sallallahu ala Muhammad.